dinding kita, yakni hijab kita. Mana dinding kita, yakni hijab kita. Kerana ulama-ulama dan aulia-aulia nakillah binasa mereka itu dengan sebab dunia ataupun dengan sebab hubbud dunia, yakni kasih kepada dunia. Deh. Kemudian Nabi Muhammad kata kerana bawasa dinding kita, yakni hijab kita, duk hijab, duk menyekat kita, tak boleh sapa pada Allah, tak boleh mengingati pada Allah, tak boleh zikrillah, tak boleh tasbih. Gapo dia duk dinding kita weh? Itu dia. Dinding kita saat itu yang kata kau dia 4 perkara. Ada 4 perkara ni kita ngaji dah di dalam kitab Minhajul Abidin. Ni dinamo katanya al-awaiq. Apa al-awaiq? Yakni dikatakan setengah daripada aqabah yang 7. Al-awaiq. Apa awaiq? Yakni perkara-perkara yang menyekatkan kita tak boleh nak ibadah dan menyekatkan kita tak boleh sampai kepada Allah. Gapo dia weh? Dinding kita tak boleh sampai. Kita tengok 4 perkara ni. Deh. 4 perkara saat itu atas tengah ulama. Kalau hak Arabnya aku luzalika, aku berkata 4 perkara ni hak aku berlaku di atas atas setengah ulama gitu. Atas setengah ulama tu dia panggil takluk jadi hal lah kalau kira lah kelapa Arab tu. Takdirnya hal kadaku aku berkata di Makkah itu. Aku kata masalah bahawasa dinding kita 4 perkara tu. Aku berkata di Makkah itu hal kadaku aku berlaku atas tengah ulama. Ulama kata nak? Ulama katanya perkara yang menyekatkan kita daripada taklim ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara mana? Pertamanya, pertama, jadi bermula pertama setengah ni. Pertama, yani pertama setengah daripadanya. Datang dia itulah kalau laparan minha. Pertama, yani setengah daripadanya daripada 4 perkara. Dunia. Dunia ni. Dunia. Ni satu perkara apa awaiq ni dunia ni. Kita kira 5 pertama ni orang panggil kau ni perkara menyekat ni. Tengok perkara-perkara menyekat bahasanya nak perkara-perkara yang menyekat kita daripada taklim ibadat. Tengok molek. Perkara-perkara yang menyekat kita taklim ibadat Tuhan. Ada perkara-perkara yang jadi dinding. Ada yang jadi dinding. Dan hijab. Hijab tanda molek. Yang tak boleh sampai kita. Yang tak boleh tak boleh sampai kita kepada Allah. Sampai kita kepada Allah. Atau tak boleh ibadat kepada Allah. Dah tak boleh ibadat kepada Allah. Dah tak boleh ibadat kepada Allah. Kepadanya Ta'ala. Bahasa Arab panggil al-awaiq. Bahasa Arab panggil al-awaiq. Apa awaiq? Iaitu perkara-perkara yang menyekatkan kita tak boleh nak ibadat kepada Allah. Al-awaiq. Nama dia awaiq. Pertamanya daripada perkara-perkara ni nama dia nya hubbud dunia. Ataupun pertamanya al-awwal. Namanya ad-dunia. Dunia wa mushtaqun gawa min dana. Dana yadni. Maknanya rendah. Maknanya rendah dan leket. Tengok dah, rendah dan leket. Tengok tu. Tu dia panggil pertama sekali dikatakan dah dunia. Ini perkara-perkara yang jadi dinding kita orang panggil dana yadni. Apa dana yadni? Jadi orang panggil perkara-perkara yang menyekatkan kita daripada taklih nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil perkara yang jadi dinding dan hijab yang tak boleh sampai kita pada Allah. Tak boleh kita nak ingat pada Allah, tak boleh kita nak zikrillah, tak boleh kita nak menyebut Allah, tak boleh kita nak salat, tak boleh kita nak semaya, tak boleh kita nak puasa. Nama dia bahasa Arabnya al-awaiq. Apa awaiq?
Yakni perkara-perkara yang jadi dinding dan perkara-perkara yang menyekati kita saat itu daripada taklih ibadah. Pertama sekalinya dinding kita tak boleh sampai pada Allah, nama ad-dunya. Dunia ni, apa dia? Safal awal ad-dunya. Pertama sekali nama dunia. Kemudian dunia ni ialah huwa mustaqim min dana yadni. Maknanya rendah dan leket. Tengok dulu. Dah. Dunia. Dunia ni orang panggil perkara yang leket, perkara yang hina, perkara yang kita kata benda yang leket, yang hina sekali je. Tapi orang panggil kita duduk dalam dunia, kita tak khabar kata dunia saat itu satu perkara yang membinasakan kita, satu perkara yang menyekatkan kita tak boleh ibadat pada Allah. Kedua, yang kedua, ni orang panggil awaid ataupun perkara yang jadi dinding tak boleh kita ibadat pada Allah. Makhlukun. Apa makhluk? Yakni dikatakan manusia. Makhluk ni kena pada kita semua, manusia ni. Tulis molek. Makhlukun, yang kedua dikata makhluk. Apa makhluk? Yakni daripada manusia. Manusia ni pun satu perkara yang payah juga kita nak ibadat ke Tuhan. Tak boleh nak ibadat Tuhan dengan sebab dia heret kita tengok. Kita duk ponok oleh-oleh. Klik ponok masuk cuk besing tak ngaji. Cuk besing sing mutu fak mak repik. Pakak sing mutu. Lama-lama kita mula-mula duk ponok boleh semaya, duk ponok boleh zikir, duk ponok boleh ngaji, duk ponok boleh tawajuh dengan Allah, duk ponok boleh belajar, boleh muzakarah, boleh ingat ke Tuhan. Klik rumah pergi masuk cuk. Cuk kita tu tak kena, cuk tak ngaji, cuk duk main mutu, cuk main menesing. Maka siapa kita turut demo jadi punah siapa kita. Dulu kita tak ada apa, boleh ibadat, boleh semaya, boleh tengok Quran, boleh baca Quran, boleh zikrillah, boleh baca wirid. Tapi pergi masuk dengan manusia, makhluk tak kena, heret kita, siapa kita tak boleh ngaji. Itu makhluk. Kan? Ni makhluk ni orang pangkara yang besar juga, yang tarik kita, yang jadi dinding, yang kita tak boleh sapa tu. Banyak kan punah dengan sebab cuk. Sebab tu dalam kitab kita penuntut dia kata manusia kita hak punah paling banyak sekali. Hak paling punah, hak banyak sekali ialah diri manusia. Ni orang panggil manusia, saing kita ni lah, kawan kita ni lah. Orang panggil orang terlebih mujarrad, orang terlebih kesan nak membunuh kita ataupun nak baik kita. Sebab tu orang panggil saing dengan orang aling, aling siapa kita. Saing dengan orang kaya, kaya siapa kita. Saing dengan folk ngisak, ngisak apa kita. Lebih menjerat, lebih jerat. Deh. Ketiga. Ketiga ni seteru kita belaka ni, orang heret kita tak boleh nak mengingat Tuhan belaka ni. Tak boleh nak sapa Tuhan belaka. Tiga. Syaitanun. Ialah syaitan. Syaitan ni satu dengan seteru ataupun satu aid ataupun awaid, perkara-perkara yang menyekatkan kita nak semaya, tak boleh nak ingat Tuhan, tak boleh nak sapa Tuhan. Tengok apa nak semaya, kau dulu gaduh mana dulu, baru masuk ya waktu ni, tanggi dah lagi hati dah tipu kita, dah bisik kita tak sebi kita semaya. Tu syaitan bodoh semaya dah pun kacau pula. Wa amma wa kan orang lah, wa dah muak wi molek orang duk tengok mu tu, muak wa amma wi molek orang duk kata mu jadi tu, mengaji molek dia mau kata mu dak alih sikit. Oh syaitan duk tipu dah. Syaitan je duk bisik kita semua. Banyak orang kena bisik syaitan. Hak mari kemarin tu, tu hai pesena pasal tengah daripadanya, tengah daripada yang terkawin lah ni, tahu jadi nyung, jadi bengai dah apa. Pas tanya wak amal baik nah weh. Baik kata ya tanya timur tu dia jadi ising dah. Ising fi arah, bukan ising fi arah. Ising jalan atas sore. Kecek sore jalan atas ising tu. Tu guru hak ya terima lelhan itu jadi ising dah. Pas baik wak amal baik nah. Ya tahu wak amal susah dah. Ya tahu wak amal susah. Susah baik nah weh. Susah perlu paling petang. Aku qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Betul tak? Ya tak tahu. Ya tak susah kok ya ni. Awak amal tu ya baik nah. Ya ni tu ya saat ni tu gi kawak, gi susah Fatihah. Dibaca lain dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Patu gi mula ngapa jadi susah Fatihah. Pas dia Allah ni jadi bengai, jadi nyung. Tu sebab tu kita kena tengok juga setan dia pandai nak tipu, nak bunuh kita tu. Dia pandai lah ibadat tu dia boleh tipu lagi. Kita nak buat amal dah tipu buat kan orang. Tipu nak jadi boleh naik. Tipu kata buat amal apa hebat. Ni dia tipu dia bisik kita. Tu setan. Keempat. Keempat kau dia.
hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Kita saat ni tu kena jaga ni pak perkara hak duk jadi dinding kita daripada kita tak boleh nak sapa Tuhan. Kalau ibadat pun tak sepenuh dengan Tuhan. Kalau mengingat Tuhan pun orang panggil duk jadi lalu. Habis kat tu. Mangko dunia tu tafriq pada semua. Tafriq pada kata kerana bahasa dinding kita itu 4 perkara. Ada atas tengah lama pertama dunia. Tengok. Maka dunia ni tafriq pada nak 4 perkara saat ni tu jadi dinding atas kita ni. Maka dunia itu, yani maka bermula dunia itu. Dunia itu hendak dihilangkan. Kita nak hilang dunia, kasih hubud dunia oleh hati kita wala hanoi. Dek. Maka dunia itu apa dunia? Dunia ni daripada dana yadni. Baca ulat dana yadni. Tepat rendah tak? Rendah ni. Langit tinggi, tempat tu panggil dunia. Dunia ni tempat rendah. Langit yang tinggi, langit di atas. Dulu dia kapuh itu langit dengan bumi. Lama-lama tu hemcet sebab balah bumi dengan langit. Maka langit dah dia duduk tempat tinggi, maka dunia dia duduk tempat rendah. Sebab tu panggil dunia daripada dana yadni. Mana tempat yang rendah? Apa rendah? Hinonya, lekehnya, orang duk jinyaknya, orang duk beraknya, duk kecil. Sebab tu panggil dunia. Tapi kita tak khabar tu dunia ni mulia lah, dunia ni comel lah, dunia ni janguk lah. Dunia saat ni tu macam-macam perhiasan permata dah. Ada hiasi mata kita. Kamu ni cara kita nak hilang dunia, kasih dunia lah hati. Ni. Hilang-hilang dengan zuhirnya, zuhir dunia. Dengan zuhir dunia. Mana zuhir dunia? Benda kita nampak dengan mata kepala kita zuhir. Mana? Zuhir dunia ni. Kita nampak dah. Kereta baru. Kita tengok umur sah. Kita tengok kodam sah. Kita tengok kebun luar. Itu benar zahir tu. Dan batinnya, batin dunia. Batin dunia benda sulit-sulit daripada dunia. Mana benda sulit dunia? Permata-permata duduk dalam laut masalah. Itu benda sulit daripada dunia tu. Mata lulu duduk patah lah. Nampak tak? Tak nampak. Tapi kena nyelai turun pergi dengan agak. Pakarkan alat dengan gas. Kapun nyelai tu duduk dalam pakarang. Kadang-kadang patah lulu duduk di dalam kepoh. Dek, nak cari mata lulu, nak cari lah kepoh-kepoh ataupun cari lah pakar. Makna benar sulit tapi daripada dunia. Tapi kita nak hilangkan perkara daripada dunia, kasih dunia, kita kena perhilang zuhir dunia dan batin dunia. Menghilang tu. Kita hilang dunia saat itu daripada zuhirnya dengan zuhirnya dan pula batinnya. Dah kita mau perhilang dengan mujahadah. Ya ni kak, dengan bersungguh-sungguh kita. Tuan dengan mujahadah, yakni dengan kita bersungguh. Tengok molek budak-budak ni. Tengok molek. Dengan mujahadah kita, dengan lawan kita, dengan hanyut nafsu kita, putuk sih. Tengok awliya illah, wali-waliullah pakai benda sepada boleh pakai. Nah, kita tak ada kena fikir banyak apa ni. Boleh duduk alhamdulillah lah. Tak usah duk kaca duk angin. Nak jadi wak kotor tak dunia tak ada pasal. Dia kena mati. Sebab tu duduk boleh duduk, boleh tidur nyera. Kau boleh buat amal ke cukup lah. Tak ada kena duk kaca-kaca, duk tunya, duk reja dunia siapa tak ada duk semaya. Reja dunia tak ada siapa nak kata la ilaha illallah. Reja dunia siapa tinggal mengaji-mengaji. Ya bukir tu. Kena tipu dah tu. Tak usah fikir banyak. Fikir sikit-sikit badan. Tu hari nyok nak alhamdulillah ya Allah aku syukur dah tahu ni kumada dah aku cukup dah tahu ni. Sebab tu tak usah fikir banyak. Nak duduk rumah duduk boleh tidur jenengah boleh buat amal ibadat berjadi. Dia kata kacanya buat umur besar saya nak tinggal lah. Buat umur besar pergi 3-4 juta 10 juta masalah. Lepas tu makan dalai lagi dengan apa furniture tak furniture. Pakar dengan tiga, pakar dengan dinik. Bawa nak mati saya je. Saya lah saya. Sebab saya ke umur besar ni. Saya kepada umur molek ni. Saya pada kereta mewah ni saya. Apabila kita terikat dengan dunia, kita rasa saya. Lepas tu cara kita nak menghilangkan kita ni, kita kena tolak dengan zuhir dan batin dunia. Sebab tu dunia ambil boleh, jangan masuk dalam hati. Kalau orang ambil dunia yang masuk dalam hati, orang ni binasa. Supaya kata kapal laut. Kalau ia jalan tengah laut, jangan gawat syarat, jangan air masuk dalam. Jangan air masuk dalam. Jadi makna syarat bagi kapal nak boleh belayar, kapal saat ni nak naik sapak kale, kapal nak pergi sapak kale nak jual ikan sana tu, syarat kapal kena berjalan di atas air. Nak belayar kapal di atas air. Tapi syarat ketika kapal belayar tu, jangan air tu masuklah kapal, jangan tumbuh kapal. Bau kapal tu selamat di sapak kale boleh jual ikan di Tokyo sana.
Supaya tu juga kita di hari ini nak pergi sapa ke akhirat, nak pergi sapa ke Tuhan, nak pergi sapa ke Allah, ambillah dunia tengah-tengah jalan. Tapi jangan ambil dunia, sapa masuklah hati kasih ke dunia. Karena ni, nak pakai baru, pakai. Nak pakai kereta, pakai. Nak buat umur besar, pakai. Tapi jangan masuk dalam hati. Karena ni, kasih dunia dah. Jangan masuk dalam hati kita tu. InsyaAllah kita selamat kot ni. Jangan kasih-kasih sangat. Jangan duk tamak dengan ia tu siapa. Oh, tak boleh weh, tak boleh weh. Tak boleh. Tengok tu. Tu dia. Sama dengan mujahadah dan fikir dalam hati. Fikir dalam hati. Genung dalam hati kita. Bahawa dunia itu. Dunia itu. Bahawa dunia itu tengok molek weh. Telah binasa. Dunia tu telah binasa. Dia binasa dunia ni. Tengok binasa. Kadang-kadang mutu kita beli baru. Kabar-kabar pergi dulu dengan kita. Kita beli marai. Minggu marai. Kabar-kabar itu kita beli marai dulu. Binasa. Pergi belaga tiel gelap. Ataupun pergi belaga dengan dia. Jadi akal apa. Pula tak? Dunia tu tinggal kita. Ataupun kita beli kereta baru. Kereta tak ada tinggal kita diri binasa. Pergi mati dulu. Harapan kita binasa dulu pada dunia. Jadi nak ayat kata dunia yang kita ada ni, dia binasa, dia punah, dia hilang, dia lenyap satu hari. Kita kena ingat fikir lagi tu. Oh, kita kaca duk beridak dengan dia, duk amati dengan dia, duk cakno dengan dia, tapi dia tu kena binasa. Kita kena ingatlah hati kita. Halnya segera, binasa ia tersegera. Hal dunia ni. Kalau aku dunia ni. Dah. Binasa dah. Dah. Tak masuk. Tak masuk. Hal dia saat ni tu orang panggil apa dia ayat ni orang panggil. Nah. Dah. Jadi binasa lagi pula orang panggil dia saat ni tu punah. Dan akhirat itu tempat yang kekal dan lagi hendak berfikir ia seorang dengan dunia. Tak boleh. Dan lagi hendak berfikir ia seorang dengan dunia itu seperti racun. Supaya racun. Gapa racun? Ya pit. Supaya racun. Dunia ni supaya racun. Racun demo boleh lagi ni misal demo. Demo boleh aite. Boleh aite. Gapa dia? Demo pergi curah racun masalah. Ataupun demo pergi kerak rambut. Demo pergi boleh aite kita minum tu. Boleh kopi kan. Kita pun minum kerak masuk pergi. Duk masuk geli tekak banyak hari. Dah banyak hari duk berbulan-bulan masa geli kalau tekak dalam tubuh. Kerana apa? Kita tak khabar kata kita makan racun. Cara makan racun ni apabila kita makan dia tak pergi belaga dengan benda dia tak kena tak apa. Tapi apabila kita makan racun masa diri dia makan benda hak jadi tak betul dengan dia. Orang panggil pelaga. Dia tu mutah tubik darah. Gigi ni orang panggil tubik darah. Gusi jadi biru. Kuku jadi biru. Ni boleh cek kata orang kena racun. Faham tak? Orang kena racun kuku biru. Bibir mulut biru. Kok telah gigi, telah busi tu darah. Kemudian ulama-ulama buat perbandingan dunia ni semacam racun. Supo nak racun. Kalau orang mik tak panah, maka masuklah diri satu hari yang mutah tu darah. Lepas tu orang mik dunia tak panah, masuklah diri satu hari orang ni akan telah oleh dunia. Dia tak ingat kepada Allah, tak boleh semaya dan pula dia tak boleh zikir. Itulah racun yang paling besar untuk dia. Tengok tu. Racun beberapa orang yang mati dengan racun ataupun dengan dunia jadi banding supaya racun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai. Ad-dunya jifatun qadar. Baca qadar. Qazirah dia baca sini tapi dalam hadis tu baca qadar. Baca mulai. Tu tukar baris sikit. So fikir dalam kitab fikir luar. Ad-dunya bermula dunia itu jifatun. Kena dah tu baca jifatun qadharatun. Baca qadharah bukan qadhirah nah. Qadharah. Bermula dunia itu diperbandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saat itu seperti dunia seperti bangkai. Jifatun seperti bangkai yang mapuk. Bangkai mapuk saat itu jifatun ni ghazaratun yakni luwakti ia kotor ia. Di mana qazarah makna luwakti bangkai mapuk kan kucing mapuk ataupun ayam mapuk, lembu mapuk, ulat yak beriuk busuk weh bau dia weh, bau lekat hidung weh. Allah busuk bangkai ni. Maka dunia Nabi banding supaya dengan gawat jifatun qazar. Lagi.
yakni dunia itu seperti, baca seperti itu bukan safat dah, seperti tambah tareka, yakni menganaki ia musannif dengan kata ad-dunya jifatun qazarah. Gambar dia, dunia itu seperti tareka, seperti bangkai, seperti benda mapuh. Tu bangkai benda mapuh. Bangkai mana? Yang terlebih sangat jahat, yang terlebih sangatnya jahat, baunya, bau bagi bangkai. Oh, sangat busuknya bangkai. Allah, supaya betul mapuh kami mapuh, ayah mapuh dah, jatuh dalam lago. Lago tu nak minum tak boleh, nak makan tak boleh. Lago jatuh ayah kan? Ayah kau panggung tak ada biar ada, tak ada biar ke ayah. Kenapa mapuh dia dah tengok apa? Oh, bulu ayah saja. Ai bau busuknya. Busuk sangat-sangat. Nak mandi tak boleh, nak minum tak ada, kena kecek. Kena sengok habis di lago. Baru air tu molek semula. Nak ayat tak bangkai yang mapuh ni sangat-sangat bau busuk. Maka dunia ni Nabi buat perbanding serupa dengan bangkai tu. Bagi orang tahu, oh tak lagi busuk. Bagi orang tahu dia busuk. Dia busuk sangat-sangat. Tapi sebab itulah bagi awliya illah, dia takut tak ambuh lah dunia ni. Bau busuk. Dunia ni tak cuma awak apa orang duk berzina, tak cuma awak apa orang duk berjudi, tak cuma awak apa orang duk minum arak, tak cuma awak apa duk buka jatuh betina, tak cuma awak apa orang makan reba. Bagi orang mata hati celak, dia nampak dunia ni cuma dunia supaya bangkai. Tapi bagi kita orang mata buta hati ni, dia tak nampak dah semua lah dunia ni. Dihiasikan dengan para puai, dihiasikan dengan mahligai, dihiasikan benda-benda sedap-sedap. Sebab tu kita tak khabar dunia tu racun lagi pula bangkai. Dan bahawa safrihal kamu itu seperti orang musafir. Kita duduk dalam dunia serupa dengan orang safir, serupa dengan orang perjalanan nak pergi pada tempat yang lain. Maka wajib atas kamu mengambil bekal ketika waktu itu sekadar kifayah. Gapo sekadar kifayah? Kita nak jalan atas dunia, kita ambil lah bekal sekadar cukup pi baik dah. Deh. Maka apa? Kita serupa dengan orang safir, serupa orang jalan di tengah-tengah jalan, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Bakar. Maka wajib kita tak ambil lah bekal sekadar cukup, kerana sekadar kifayah kamu daripada jalan kamu untuk safir tadi. Dan barang sebagai, tengok. Kalau dia kita duk cara di hari ni dunia. Tengok molek. Dunia dikatakan bangkai, Nabi buat perbandingan sini. Tengok molek, tiada galak. Kemudian kita nak cara hari ni dunia ataupun lain pada dunia. Kita tulis ni. Perkara yang jadi dinding ataupun hijab yang tak boleh sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak boleh ibadat Tuhan. Orang panggil al-awaiq, di dalam bahasa Arab panggil al-awaiq. Apa awaiq? Perkara yang menyekat, yang mendindingkan kita, menahan kita, menggalai kita daripada tak boleh ibadat Tuhan. Itu mana tu? Al-awaiq. Ataupun perkara yang mendinding kita. Dari sini. Pertama, perkara dinding kita ni pertama sekali ad-dunya. Ni dunia. Dunia. Daripadanya huwa mustaqim min dana yadni. Dunia. Apa nak? Maknanya rendahnya dunia, lekehnya dunia, hinonya dunia. Tapi bagi orang yang ada hakikat ataupun bagi orang mata jelek mata hati, ada basirah, jelek mata hati, maka dia tengok dunia ni rendah sungguh, hina sungguh, ataupun kita tak keji sungguh, ataupun lekeh sungguh. Bagi orang ada jelek mata hati, dia akan nampak dunia ni lekehnya, hinonya. Sebab Tuhan pun tak dunia pada dana yadni. Maka dunia ni satu hari Tuhan gulung dia sakut di tiara. Satu hari. Sebab dia hina, sebab tu benda ni orang panggil tak kekal. Lagi pula bukan kita duduk sini semua, kita akan berpindah pula di pada satu alam yang satu lagi. Dunia ni akan digulung semacam jika, maka disangkut di tiara. Maka kita nak beri lepas kita daripada hubbud dunia, bahawa kita pasti mujahadah dan berfikir dengan hati kita daripada zuhirnya zuhir dunia. Jangok dunia, comel dunia, hiasi dunia, dan bagaimana? Maka zahir dunia seperti kita lihat, hiasi dunia, jangok dunia ni daripada umur sah. Jangok umur ni weh, kuasa kening, kuasa kasih, suka. Ataupun meleng mahligai elok, tengok mahligai kotor, supaya kerahat, umur sah-sah. Dan kereta mewah, maka ini namanya zuhir dunia. Benda kita nampak dengan mata kita, benda kita boleh lihat dengan mata lendai kita, ini nama zuhir dunia. Benda molek-molek dia nampak apa yang tak pulak, comel weh. Situ ada pakarang, kita tengok kok pipi, kita tengok di bukit, kita tengok mana kok lipik, jangok dunia.
Maka dunia ni hiasi zahir, comel. Lepas tu cara kita nak lepas dia, kita kena mujahadah, kita kena lawan dan kita kena hanyut hawa nafsu kita dan berfikir tak dunia ia binasa. Walaupun ia molek sekarang mana, ia akan punah, lagi pun ia akan rusak. Lepas tu batin dunia pun kita kena fikir benar duk molek-molek lepas tak laut, duk dalam pak karang, duk dalam kepah, duk dalam geliga tu, ia ada geliga dia. Nah, kena tengok je. Tengok di dalam tu ada benda pelik-pelik dah kan. Ada permata, luk-luk mata tu, mata ni. Apa tu mah tu pasir tu kena gapo, kena kita ayat-ayat tu beri kemah dah. Benda hak sulit-sulit pada dia, hak kita tak nampak sekaligus dengan mata lek. Maka kita saat ni nak tolak dia, taksir dunia, maka kita kena mujahadah, kena fikir esoknya dia ni binasa, dia ni punah. Yang kedua, al-makhluk, manusia macam kita. Ni pun kalau panggil satu perkara duk galai kita tak boleh ibadat tu. Banyak ni kawan guru kita mempunuhkan kita. Kawan guru banyak sekali hak punuh. Dulu budak di molek-molek kabar-kabar jadi punuh. Nah, molek budak ni tapi bawa klik rumah kena guru tak kena lagu jadi punuh dengan sebab guru. Ni kita takut sekali ni kena jaga pok ni. Kita tak usah punuh, kita nak cari guru hak molek-molek. Guru hak jadi penawar, guru jadi minyak bahu. Kalau kita duk guru saat ni tu ngaji siapa kita. Kalau guru rajin semaya siapa kita. Kalau kita duk guru dengan curilah siapa kita. Guru ni sangat-sangat mujarab tarik kita punah. Pagu ni juga akan tarik kita jadi molek. Sebab tu kita nak pilih sains-sains orang cidik dah kita. Sains orang lebih pada kita. Sains orang bijak dah kita. Baru kita jadi bijak tak. Nak cari orang molek-molek cari orang comel-comel makhluk ni heret kita. Kalau sains kita biasa gaji maya pak kita kata, okey maya sejik dah. Maya sejik dah. Dunia ni Nabi banding dah dunia jifatun qazarah serupa dengan bangkai yang mampu pak busung ataupun racun makan dia pak tu jadi berasa tak sedap le perut, tak sedap le tekak, kadang-kadang rasa sakit tekak, ada rasa sakit le dada, kabar mutah tu berdarah. Tu dunia tu. Pagu kita macam tu juga. Nak kamade kita nak lepas pada guru ni daripada manusia ni, daripada kawan-kawan ni, kita kena uzlah, kena asing diri. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman, ilzamil baita, lazim engkau bil bait. Engkau nak duduk rumah semua di akhir zaman. Jangan banyak keluar daripada rumah. Duduk dalam rumah. Tak ada kerja mana, jangan pergi. Kalau masa demo Jumaat, demo bel sejik, kita pergi sejik. Khadam campur manusia ketika Jumaat, ketika mengaji, lekar wa halqah Quran. Tapi masalah nak buat kepala gerak apa kita tinggal. Yang ketiga, masalah syaitan. Syaitan ni satu manusia ataupun satu perkara yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat kau dia, hang apa ingat? Yang keempat kau dia, iaitu ada hawa nafsu. Hawa nafsu, era nafsu asal keingin ni cenderungnya pada nak buat kejahatan, nak buat kejahatan macam molek nah. Pertama dunia. Yang kedua al-makhluk. Yang tiga asy-syaitan. Yang keempat ialah hawa nafsi. Hak musannaf kata kepada dia musannaf kita kata haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Kama dia minar rajimi summa nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad rawa. Sekat tu kama dia kata wallahu a'lam dah. Bukan kita sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sikit. Wa aujabal ibada ma'rifata awsafihi wa ahkamihi wa alzamahum imtisala amrihi wa nahyi. Baca gitu dah. Kafarat. Wa aujabal ibada ma'rifata awsafihi wa ahkamihi wa alzamahum imtisala amrihi wa nahyi. Artinya arti daripada perkataan musannif di dalam materi tu. Dan diwajibkan segala hamba bagi Allah. Wajib bagi hamba Allah Ta'ala tu apa dia? Dah. Wajib bagi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu. Dah. Dia tak rapat itu. Wajib segala hamba Allah ni mengenal sifatnya sifat Allah. Mengenalkan sifatnya sifat Allah. Kena kenal sifat Allah. Sifat Allah mana? Wujud, tidak, baka, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Itu dikatakan sifat Allah Ta'ala. Wajib kita kena mengenali nah. Kalau kita tak mengenali, makna kata kita saat itu tak lepas daripada taklif, tak lepas daripada taklif, yakni tuntutan syarak terhadap kita.
Dan segala hukumnya, yakni hukum sifat. Hukum sifat tu wajib ke, harus ke, mustahil ke, itu kita kena tahu juga. Hukum sifat tu lah mana, harus ke, wajib ke, mustahil tu kita kena tahu. Dah. Dan melazimkan mereka itu siapa dia ibadahu tu. Hamba-hamba Allah Ta'ala melazim ke? Menjunjungkan titahnya, titah Allah. Kita kena junjungkan titah Allah. Kita kena meninggi titah Allah. Kita nak akadkan titah Allah setinggi-tingginya. Dan menjauhkan segala yang ditegah. Dan pula kita kena menjauhi daripada perkara yang ditegahkan oleh Allah. Kita kena menjauhi. Benda Tuhan kita kena akad setinggi-tinggi. Dan kita kena junjung setinggi-tinggi. Dan perkara Allah Ta'ala larang, kita kena menjauhi. Kena jauhkan kita daripadanya. Supaya Tuhan larang kita tak minum arak. Kita jangan dapik. Kita tak apik mula dengan arak di bawah arak. Dengan cuk-cuk baik tu kita tak apik. Itu mana kata kita menjauhi diri kita daripada perkara-perkara yang ditegak. Dan perkara-perkara yang ditegak kita apik. Kita mendekat pi supaya semaya Jumaat. Kita masuk, kita buat, kita kerja. Dan kita junjungkan titah-titah yang dititahkan oleh Allah. Tengok mulai. Yakni dan telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala, yakni menganaki musannif dengan kata wa aujabal ibadah ma'rifata awsafi. Perhati mulai. Dan telah mewajib, yang di negara fadli, dan telah mewajib oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewajib ke? Mewajib. Allah Ta'ala mewajib saat itu. Tak pun, sorry. Dia mau kelapa situ atas tu tak apa. Dah. Itu kau dah. Jom ni masuk dah jom. Dah. Ya boleh di itu guys kan. Kita tahan ni. Sampai nak. Dan telah mewajib oleh Allah akan hamba-Nya. Tengok. Dan telah mewajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah mewajib oleh Allah Ta'ala, mewajib atas segala hamba-Nya, hamba Allah. Orang panggil wajib tika ni wajib syarak. Tulis dah. Atas segala hamba yang wajib syarak. Allah Ta'ala mentitah dan Allah Ta'ala mempuwajib atas segala hamba-Nya, hamba Allah. Hamba mana sifat? Yang mukallaf. Allah Ta'ala mempuwajib di atas hamba yang mukallaf. Hamba yang dikhitab, hamba yang ditaklif, hamba yang diberarti. Dan mewajibkan apa dia? Mengenalkan segala sifatnya, sifat Allah. Tuhan saat itu mempuwajib di atas hamba yang mukallaf ni gapo mengenalkan sifatnya, sifat Allah, daripada wujudnya, daripada kidamnya, daripada bakanya, daripada mukhalafah. Ini Allah Ta'ala khitab dan Allah Ta'ala titah dan Allah Ta'ala memberati di atas hamba-Nya. Dan kata mengenalkan sifatnya, sifat Allah, mengenal Ta'ala serta diiktikadkannya dan diiktikadkan dia akan segala sifat. Kita kena sifat Allah, wujud Allah, ada Allah, sedia Allah, baka Allah, kekal Allah, menyalahi Allah dengan makhluk. Kita tu kena tu serta i'tikadkan, diiktikadkan dia akan segala sifat ataupun sifat Allah. I'tikad dengan hatinya, hati hamba. Nak i'tikad dengan hatinya. Dan i'tikad pegang dengan hatinya akan sebagai i'tikad, sebagai pegang mana? Yang jazim, yang putusi ia, yang 100%. Tak ada kata Tuhan ni ada ke tak ada weh, ada 1% je, lek tak ada, maka itu tak sah lagi pada bab akidah. Kena i'tikad 100%. Dan putusnya kata nak, kata Tuhan ada 100%, tak ada syak walaupun 1%, tak ada syak walaupun 2%, kata sebelah balik tak ada. Tu makna kata i'tikad akan sebagai i'tikad yang putus, yang jazim 100%. Dan mewajib, yakni mewajib oleh Allah atasnya, atas hamba yang mukallaf. Allah Ta'ala wajib pula di atas hamba mukallaf. Tengok weh, wajib apa dia? Mengenalkan segala hukumnya, nak kenalkan hukum-hukum syarak.
Hukum mana yang dinamakan dia akan ahkam tu? Hukum syarak tu nama apa dia? Nama ahkamut taklifi. Tamu sekali nah Allah Taala titah kepada kita saat itu nah mengenali akan masalahnya ialah daripada hukum-hukum akal, yakni hukum akal 3 wajib dan pula haram dan mustahil. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala titah di atas kita pula saat itu suruh tahu pula hukum-hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Yakni hukum yang dititah diberati, yakni hukum syarak. Mana tengok? Hukum taklifi mana? Ahkamut taklifi yang 5. Iaitu ahkamut taklifi ini barang yang wajib. Pertama barang yang wajib. Dah. Yang pertama tu barang yang wajib. Nah, barang wajib seperti semaya, seperti puasa, seperti keluar zakat, seperti naik haji ke Mekah. Tu dia panggil perkara yang wajib. Wajib kita kena puasa, wajib kita kena semaya. Dan yang mandub ni hukum taklif ni. Hukum taklif apa? Yang mandub. Apa yang mandub? Iaitu perkara yang disunat. Perkara yang digalakkan oleh syarak. Orang panggil hak ni kalau kita buat boleh pahala. Kalau kita tak buat saat itu tak dapat seksa, tak ada kena seksa. Ada pun perkara wajib saat itu dah. Ada orang panggil perkara yang kita buat tu boleh pahala dan tinggal tu kena seksa. Tu dia. Dan yang mahzur yakni perkara yang diharam. Iaitu haram. Ni hukum taklif lah kan ni. Dan yang makruh dan yang mubah. Dan lagi telah melazimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mewajib atas segala hambanya menjunjungkan titah dengan mendatang dan memperbuat dan barang yang disuruh nah daripada segala yang wajib dan yang sunat dan yang haram dan menjauh daripada segala yang haram dan makruh dan menyalahi bagi nah aula kama dia berkata rahimahullah. Nah amanah Tuhan kita kan kita Tuhan buatkan kita dah asuh kita jaga perkara wajib. Mana perkara wajib? Semaya, puasa ataupun keluar zakat. Adapun perkara yang sunat asmai sunat tapi waktu qabliyah ba'diyah tu dia panggil perkara hak yang disunat dipergalakkan oleh syarak. Mana perkara yang haram? Anak yang kata kita hari-hari ni duk musim kau ni musim guna wajib. Kapan kita tengok dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni duk musim ke mana? Duk musim ke haram ke? Duk musim ke sunat ke? Duk musim ke wajib ke? Duk musim ke makruh haram ke? Ataupun perkara haram? Kalau diri kita duk musim wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, orang ni selamat. Patut orang ni saat itu dia dapat ganjaran yang besar di akhirat. Tapi orang ni hari-hari duk musim ke haram mata. Musim kok tinggal semayah mata. Musim kok malah zikir semata. Musim ke benda makruh semata. Maka orang ni dia tak jauh daripada pitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba perhati kita hari. Tuan hari ni duk mana? Ni pun kita duk lah ni perkara wajib ni. Ngaji ni wajib Tuhan kita tak kita kerana Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Makna kita duk musing di dalam benda wajib kerana Tuhan kita dan Nabi pun ada sebeda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Makna kita duk le wajib sejar wajib duk le wajib. Pasal lagi klik makan nasi kerana niat aku makan nasi ni nak gagah mayasa. Deh, makan nasi tadi tu makna kata asal makan nasi orang panggil al-mubah, perkara yang haram pada syarak. Tapi di dalam perkara haram kita niat aku makan nasi tadi nak wi gagah semayasa. Nak wi gagah baca Quran. Tu jadi ibadat pula situ. Deh, lepas tu kita duk musim ke benda makruh. Makruh makan buah betah, makan bawang, makan buah dia. Nak kita tak isak wokok tu benda makruh aku tu. Atau dia panggil perkara makruh. Lepas tu lah diri kita hari-hari tu duk musim ke makruh ke, duk musim ke haram ke, tu kita kena kira. Dalam masa sehari 24 dia. Akan mereka kata wallahu a'lam sekat tu 24 ni sikit. Maaf tidak ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita dah. Sikit-sikit perkara dah. Apalah kau pergi. Alhamdulillah ya Rabb. Kamu dah jauh boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajhus sani, wajah yang kedua masalah orang ni. Nah, dia wisalah di atas satu jemaah saat ni dalam majlis
majlis ihtifal, majlis keramaian ataupun dalam jamik, dalam masjid yang besar yang sangat luas. Kata setengah kali wisalah pada Jumaat saat itu, wisalah sekaligus pada Jumaat saat ni. Kamari tika yang nak pergi duduk sana, adakah yang nak wisalah semula? Jawab perkata pertama, kata tak ada kena widah. Tapi kalau wi pun tak ada apa, jadi beradab. Kalau wisalah sekaligus pun mada dah katanya. Wal wajhus sani, dan wajah yang kedua. Wajah kedua, anna sunnatas salami, ialah sesungguhnya sunat wisalam ni baqiyatun, tertinggal ia sunat wisalam ni liman lam yuballighum, bagi mereka yang tidak tercapai akan mereka itu akan man. Sunat wisalam misalnya Jumaat ni mari dari hari pulau ataupun pulau masjid pakak mari sebelah balik taning tu. Puak-puak dalik jujur 10 orang mari. Kita wisalah dah. Wisalah tu setengah tu jawab Waalaikumsalam. Di belakang tak dengar duk gaduh tengok orang. Dengar puak kereta ramai gapo itu tengok orang puluk ramai. Tak ada dengar salah kita wi. Hadapan jawab dah Waalaikumsalam. Jawab dah. Lepas tu kita nak duduk sekali dengan demo ketika dia makan dalam apa? Dalam tent tu. Jawab setengah kata, maka sunat. Tak sunat dah. Maka setengah tu mada dah. Salah pertama. Tapi kalau kita wi salah pula pada yang kemudian, maka jawab kata tu jadi ada. Lepas tu kalau kita kata wajah dua, iaitu sunat wisalah bagi mereka yang kekal, yang tinggal lagi. Mereka mana yang tinggal? Liman lam yuballighum, bagi mereka yang tidak tercapai akan mereka wisalah. Yang tidak tercapai akan mereka keman ni salamuhu, salamnya salam bagi al-musallim. Salam mana sifat? Al-mutaqaddimu, yang terdulu. Ia salah wi mula-mula tadi tak dengar. Puak ni tak dengar habis. Dengar tak pay, hak belakang dak tengok orang pulau, dak tengok orang jual, tak ada nak dengar salah. Maka sunat wajah dua, sunat kita wisalah sekali lagi kepada yang tak dengar. Iza aradal julusa fihim, apabila menganaki seorang anak muslim ni al-julusa fihim, nak duduk pada mereka itu, pada mana? Pada jamaah sani. Pada kumpulan yang mari dalam ihtifal ni. Fa'ala haza, maka di atas ini, ai fa in jaraina ala haza, maka jika berlakulah kami di atas ini, di atas apa ini? Ai al-wajhis sani, wajah dua, pandangnya dua ni. La yasqutu fardu raddis salam, tidak tergugurlah oleh fardu wisalah. Tak gugur. Makna ataupun ni mari Jumaat 10 orang 15 orang. Kita wisalah Assalamualaikum. Ada pe tu Waalaikumsalam, jawab dah pok cuk pe. Cuk belakang tak dengar, duk galik gawa. Galik dengan orang jual, galik dengan orang puluk tak dengar. Maka wajah yang kedua kita nak pergi duduk kali mereka, maka sunat kita wisalah. Kata wajah kedua kali kita tak wisalah yang kedua, makna tak lepas, tak tergugur orang panggil fardu jawab salah bagi kumpulan setengah-setengah saat ni. Kata la yasqutu fardu raddis salam al-mutaqaddim, tak gugur anil awaili, daripada gulungi hak pertama kali pada mereka. Kata tak gugur saat itu biraddil awakhiri, dengan menjawab orang lain. Kena dia jawab sendiri, orang lain jawab tak ada. Tengok tu katanya faslun, ini satu fasa. Tengok, yustahabbu iza dakhala baitahu, disunat dipergalakkan, iza dakhala, apabila masuklah ia seorang, baitahu, ke dalam rumahnya. Baitahu asalnya fi baitihi, dia panggil mansubun binazil khafid. Iza dakhala, apabila masuklah ia ilaha, apabila masuklah ia seorang, baitahu, akan rumahnya, ai fi baitihi, di dalam rumahnya, rumah seorang. Sunat apabila masuk seorang dalam rumah, ayyusallimah, bahasa diberi salam. Disunat ayyusallimah, bahasa memberi salam lah ia seorang. Kata sunat wisalah tak ni, wa illam yakun fihi, dan jika tidak, tu orang panggil goyah pada kata yustahabu. Kata sunat wisalah ni, wa illam yakun fihi ahadun, dan jika tidak ada padanya, pada baitihi, tak ada dalam rumah ni ahadun, oleh seorang pun. Kita masuk rumah kita klik mari dah. Kita klik mari tu rumah kita tak ada seorang. Kita tahu juga tak ada seorang apa. Ayah kita tak ada mate, kita pergi kedai lah. Kau tak ada siapa dia seorang apa. Deh, lagu mana sunat wisalah tak sunat wisalah? Jawab kata sunat kita wisalah, walaupun dalam rumah kita tak ada seekor buta, tak ada seorang apa. Tapi kita salah kan tak? Wal yakul,
dan hendak berkatalah ia al-musallim, seorang nak salam ni. Kata tak? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sunat kata salam tu. Bukan assalamualaikum dah. Sunat kita tak ada lemah, kita ayah kita tak ada, mi kita tak ada, adik kita tak ada, kita klik main tak ada, saya kau buta weh. Maka sunat juga kita wi salam, tapi salam tu tukar back sikit, tukar rupa betul ke. Asal kita tak kita tahu orang ada lemah, assalamualaikum, ni tak ada siapa dia lemah. Wi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau dia tak ada lemah. Sunat wi salam lagu miskat tu dulu kamar dia kata wallahu alam kaya pula dah.